Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زرنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi kesihatan dan juga berbagai-bagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita lafazkan ucapan syukur dengan kita menyebut dengan lisan kita Alhamdulillah, iringi pula dengan hatinya Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT di atas segala limpah nikmat kurniaan Allah SWT. Dan kita terjemahkan dengan anggota kita melakukan ibadah pada Allah SWT. Ini tanda syukur kita kepada Allah. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur akan nikmat Allah, la azidannakum, aku akan tambah lagi. Allah SWT janji akan tambah lagi nikmat kepada hamba-hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, pada pagi semalamnya, pagi kemarin kita ada belajar tadabbur surah Al-Fatihah. Tetapi ada tertinggalnya berkaitan dengan perkataan yang kita baca selepas daripada kita membaca surah Al-Fatihah, iaitu perkataannya amin. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-qari'u fa'amminu fa innal malaikata tu'amminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Berkaitan dengan kita duk baca amin selepas daripada kita imam baca surah Al-Fatihah, maka disebut dalam hadis idza ammana al-qari'u, apabila telah mengaminkan oleh al-qari' iaitu imam, fa'amminu, maka kamu amin juga. Bila imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, imam pun baca amin, kita sambung amin. Amin. Bila kita sambung amin, Nabi kata fa'aminu, aminkan kamu, aminlah kamu, baca amin. Jangan malas nak baca amin. Sebab apa? Fa innal malaikata tu'amminu, kerana pada ketika imam baca alaihim waladdallin, imam baca amin, malaikat pun amin. Malaikat pada ketika yang sama, malaikat menyambut amin. Fama wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, sesiapa yang bermuafakat aminnya dengan amin malaikat,
Malaikat ni bukan satu, bukan dua ni, ramai mereka. Bila malaikat tu amin, kita pun amin, muafakat. Maknanya serentak amin kita dengan amin malaikat. Apa lebihnya? Ini kita jangan malas. Jangan kita malas, jangan kita orang kata membisukan diri. Sebab itulah bila kita semaya di negara-negara Arab, kita tengok amin mereka ni kuat. Sebab mereka memahami. Amin ni makna apa? Amin ni maksud dia perkenankan ya Allah. Mana yang kita nak Allah perkenankan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah disusuri oleh mereka yang telah engkau beri nikmat kepada mereka itu. Siapa? Minan nabiyyin, daripada golongan nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, orang-orang yang salih. Dan kami ya Allah tak nak ghairil maghdubi alaihim, kami tak nak kamu tunjukkan kepada kami jalan yang kamu murkai terhadap mereka, iaitu Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan mereka yang sesat, iaitu Nasrani. Itu doa kita. Kita minta dengan Allah SWT, maka pada ketika itu imam mula amin, kita pun amin, malaikat pun amin. Maka katanya Nabi, apabila muafakat amin imamin amin kita dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunilah segala dosanya yang telah lalu. Ini kelebihan amin. Lebihnya kita baca amin. Kalau tengah-tengah kita ni kita duk baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, tak selesai, kita berhenti dulu hantu. Kita amin dulu. Ini pentingnya kita belajar. Dalam hadis lain, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum amin, apabila seseorang kamu itu berkata amin, maka wa qalatil malaikatu fis sama amin, maka malaikat-malaikat yang ada di langit pun mengatakan juga amin. Fawafaqat ihdahuma, maka muafakatlah salah satu antara keduanya itu al-ukhra dengan yang lain. Maknanya amin kita dengan amin malaikat itu muafakat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampun segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tak ada apa dah kalau Allah Ta'ala nak ampun dosa. Allah SWT offer nak ampun dosa dengan asbab kita membaca amin, maka alhamdulillah kita rebut peluangnya. Sebab itulah tuan-tuan semua, yang sebaiknya kita masuk dalam sembahyang jemaah tadi sebelum imam berkata amin, sebelum ghairil maghdubi alaihim. Sebab apa? Sebab kita nak kejar ucapan amin tadi. Itu yang sebaik-baik. Amin yang imam baca amin tu jahr, kuat, lantang, terang jelas pada sembahyangnya subuh rakaat pertama, rakaat kedua. Pada sembahyangnya maghrib rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga imam tak baca dah amin kuat. Sembahyang isyak rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, empat tak dah. Zuhur 1 hingga 4 rakaat tak. Asar rakaat pertama sampai rakaat keempat tak. Jadi tuan-tuan semua, maka beberapa sahaja solat yang di amin jahr secara lantang oleh imam, maka kita rebut peluang tersebut. Jadi tuan-tuan semua, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung surah An-Nas. Surah An-Nas ini Suratun Nas hiya as-surah al-akhirah fi tartibil mushaf al-sharif haitsu taqa'u fi al-juz' al-30 min al-Qur'anil Karim. Surah An-Nas merupakan surah yang terakhir
yang disusun di dalam Al-Quranul Karim sekira-kiranya ia berada di juzuk yang ke-30 daripada Al-Quranul Karim. Wa qad nazalat suratul Nas ba'da suratul Falaq. Ianya turun surah An-Nas ini turun mana diturunkan oleh Jibril, sebenarnya oleh Allah melalui malaikat Jibril dihantar kepada Nabi Muhammad selepas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq baru surah An-Nas. Wa tu'rafu bi annaha min al-mu'awwidhatain. Maka ianya dikenali masyhur dengan surah Al-Mu'awwidhah, Al-Mu'awwidhatain. Surah Al-Mu'awwidhatain iaitu surah Al-Mu'awwidhatain ini dikenali dua surah itu, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Wa adadu ayat hadhihi surah 6 ayat. Bilangan ayat dalam surah An-Nas ini adanya sebanyak 6 ayat. Kita nak tengok sebab turun surah ini, sebab turun ayat, asbabun nuzul, sebab turun surah ayat ini. Kita nak melihat ada yang Al-Quran ini ada yang turunnya melalui asbab-asbab, sebab-sebab. Ada turun tanpa sebab, tak ada peristiwa turun ayat. Ada yang berkebetulan Allah Ta'ala susun turun ayat ini dengan satu-satu peristiwa yang berlaku. Kita lihat asbabun nuzul. Nazalat suratul Nas litakuna ruqyah lirrasuli alaihi salatu wassalam. Diturunkan surah An-Nas, nuzilat suratul Nas. Diturunkan surah An-Nas ini supaya menjadi ruqyah, menjadi jampi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jampi. Tuan-tuan semua, bisababi qissati ghulam minal yahud kana yakhdimur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab ada satu cerita seorang ghulam, seorang budak ni bukan baby ni remaja. Kana yakhdimur rasul adalah ia ini seorang khadam bagi Nabi. Dia khadam Nabi. Khadam ni jong khidmat. Kita panggil khadim yang berkhidmat. Kita biasa tengok cerita Piramli, khadam. Khadam tu yang berkhidmat. Faja'al yahudu ila hadzal ghulam. Telah datanglah seorang Yahudi kepada budak ini, budak yang berkhidmat dengan Nabi. Budak ini berkhidmat dengan Nabi, maka datanglah kepadanya seorang Yahudi wa talabu minhu syai'an min masyatah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dan min asnani mashtah masyatah. Mereka mari, orang Yahudi ni mereka mari mendatangi budak ini dan meminta bantuan budak khadam ini. Dia minta dengan budak ini, dia minta apa? Dia minta syai'an min masyatah, sesuatu daripada sikat Nabi, sisi Nabi. Dia suruh budak ni pergi cari sisi Nabi, sikat rambut. Dan dia ambil, dia repih beberapa, dia panggil apa, mata-mata sisi tu. Dan juga dia ambil beberapa helaian rambut Nabi yang ada di sisi tu. Siapa nama Yahudi ni yang mengepalai, dia panggil projek untuk nak sihir Nabi ni. Siapa dia, nama dia? Tuan-tuan ingat nama ni. Fa'ata hadzal ghulam li rajulin, maka memberilah oleh budak ini, ghulam ini, budak ini, li rajulin, bagi
seorang yang bernama Ismul Labid bin Al-Asam. Nama Yahudi ini Labid Al-Asam. Yahudi ini nama dia Labid, lam ba ya dal, Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Dia ini minta supaya budak ini, ghulam ini, khadam ini ambil sikat ini, beri kepadanya, dan dia repih. Dia ambil sikat ini dan mata sikat ini dan rambut Nabi. Dia ambil kay ya'mal lahu sihran. Dia budak ni beri kepada Labid supaya Labid ini boleh buat sihir kepada Nabi. Fasuhira fasahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sihir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sihir, bagaimana cara dia sihir? Dia pintalkan, dia pulah, dia pintal, dia simpul rambut Nabi di sikat tersebut dengan fi 11 uqadah, dengan 11 kali pintal, dengan 11 kali sipu. Dia sipu dengan dia ada jampi-jampi. Sebab itulah tuan-tuan semua, bab masalah sihir ini memang wujud dan ianya akan berlaku sepanjang masa sehingga kiamat. Orang yang tukar sihir ini dia akan sentiasa ada. Di zaman mana pun, sekarang ni pun lebih moden, zaman itu lebih banyak cara sihir. Sebab itulah tuan-tuan semua, surah Al-Mu'awwidhatain, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan juga surah Al-Ikhlas merupakan surah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca setiap malam setelah berlaku peristiwa ini. Nabi membaca surah ini. 3 surah ni Nabi tiup 3 kali. Nabi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 Nabi tiup di tapak tangan dan Nabi sapu daripada kepala sampai kaki. Ini surah ini amat mujarab untuk mempertahankan diri, menjadi benteng daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini, antaranya ialah sihir. Baik, di mana letaknya benda-benda yang diambil ini, antaranya rambut Nabi, antaranya sikat Nabi ini, di mana dia letaknya? Maka Labid Al-Asam ini setelah dia pintal, maka dia letak di satu tempat. Marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradan syadidan. Maka setelah disihir, Nabi tak tahu perkara ni berlaku. Ada cerita dimaklumkan oleh Jibril. Jibril cerita, dan juga ada maklumat di dalam mimpi Nabi. Sebab tu Nabi tahu ketika Nabi ni dalam mimpi, marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradan syadidan. Bila mana Nabi disihir menyebabkan Nabi ini merasai sakit yang teramat. Ada dalam tafsir-tafsir disebut Nabi mengalami sakit ini selama 6 bulan. Ada juga ulama tafsir menyebut Nabi sakit ini selama 1 tahun. Bagaimana sakit Nabi? Ada di antara ulama tafsir sebut sakit Nabi ini, Nabi tidak dapat bersama isteri selama 6 bulan. Ada yang kata 1 tahun. Ada yang mengatakan sakit Nabi juga menyebabkan Nabi ini kadang-kadang tak ingat, tetapi tidak sampai merosakkan nubuwah kenabian itu. Tidak kata bila Nabi ni tak ingat menyebabkan Nabi ni merapu. Bukan merapu, meracau, tak ingat macam orang kita kadang-kadang masuk atu, masuk jin, tak tahu nampak, nak terbang, nak terjun bangunan, nak bunuh diri. Tak, bukan jenis lagu tu. Itu dia kata mengaibkan kenabian, nubuwah Nabi. Tetapi Nabi ni merasainya tidak sampai tahap itu. Kadang-kadangnya Nabi tak ingat dan Nabi tidak boleh
apa ni interaksi dengan orang ramai, selamanya makan masa 6 bulan hingga setahun. Fa'atahu malakan, maka dalam mimpi Nabi itu, tengah-tengah Nabi tidur, Nabi melihat fa'atahu malakan, ada didatangi Nabi ini 2 orang malaikat. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'sihi, seorang berada di sebelah kepala Nabi. Seorang malaikat ni ada di kepala, wal akhar 'inda rijlaihi, dan seorang lagi malaikat ada di kaki Nabi. Faqala alladhi 'inda rijlaihi lilladhi 'inda ra'sihi, berkata yang berada di kaki bagi yang berada di kepala, ma tarah, apa yang kamu lihat? Malaikat yang berada di kaki itu bertanya malaikat yang berada di kepala, kamu nampak apa? Qala tubba. Qala wa ma tubba. Malaikat yang berada di kepala menjawab tubba, tubba. Maka bertanya malaikat yang di kaki ni, wa ma tubba, gapo dia tubba tak Tobat tu apa? Maka malaikat yang berada di kepala menjawab, suhira, dia telah disihir. Muhammad telah disihir. Muhammad telah disihir. Qala wa man saharahu, wa man saharahu. Malaikat yang berada di kaki tanya, bagi malaikat yang berada di kepala, siapa yang telah menyihir Muhammad ini? Qala Labid bin Al-A'sam. Maka malaikat yang berada di kepala menjawab, Labid Al-A'sam Al-Yahudi, seorang orang Yahudi. Qala aina huwa. Maka malaikat yang berada di kaki bertanya, di mana ia? Benda tu di mana? Maka malaikat yang berada di kepala menjawab, fi bi'ri ali fulan tahta sakhrah fi raqiyah. Ada di satu telaga. Benda ni duduk di satu telaga di bawah, disimpu, dipintal, diletak di bawah batu, di dasar telaga, bawah telaga. Telaga itu nama dia telaga Bi'ru Zarwan. Bi'ru Zarwan. Telaga ada diceritakan juga, telaga ni perigi buta, yang orang tidak guna. Telaga ni adalah telaga milik kabilah Bi', dia panggil Zarwan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat-sahabat, antaranya Sayyidina Ali, Ammar bin Yasir antaranya, supaya pergi melihat, cari tengok betul ke tidak ada. Maka mereka mendatangi, mereka mendatangi fa'atau, mereka mendatangi, mereka melihat, thumma khudhu, kemudian mereka mengambil ar-raqiyah tadi, wa ahriquha, mengambil alat-alat jampian tadi, iaitu sikat, mata-mata sikat sisi itu dipintal dengan rambut Nabi dan diambil, dan mereka ini wa ahriquha, maka mereka membakar. Inilah bila Nabi ini Nabi berutuskan Ammar bin Yasir. Maka bila melihat perkara ini, Sayyidina Ali pun melihat betul sungguh. Maka juga pada dalam peristiwa Nabi sakit ini, dalam asbabun nuzul juga disebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril menceritakan bahawasanya Nabi ini Nabi ini disihir oleh Labid Al-A'sam. Maka Jibril ruqyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril meruqyah kepada Nabi, jampi kepada Nabi,
Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min hasid wa ain. Allahu yashfika. Itu dia panggil ruqyah Jibril. Kalau di dalam Darus Syifa ni ada dah. Kalau siapa yang belajar Darus Syifa, ruqyah ni, jampi-jampi ini ada. Hamba sempat juga belajar dengan arwah Tuan Guru Harudin ni. Hamba pernah juga belajar dulu, ambil ijazah ini, belajar selama setahun. Dan dalam pengajian kita ni memang ada lah. Begitu juga dengan arwah Ustaz Ismail Kamus, anak-anak murid mereka belajar juga, ada juga ruqyah ni. Dan hamba pernah belajar dengan arwah Tuan Guru Tok Guru hamba Ustaz Halim. Ingat pensyarah maktab perguruan dulu pun hamba belajar pun dia ijazah juga ruqyah ini. Dia panggil ruqyah Jibril. Bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku ruqyahkan kamu Muhammad. Aku ruqyahkan kamu dengan nama Allah. Min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu, yu'dhika, yang telah menyebabkan kamu ni disakiti Muhammad. Wa min hasidin wa ainin, daripada orang yang ada hasad dengki dengan kamu, dan daripada mata-mata yang memandang jahat kepada kamu. Allahu yashfika, Allah lah yang boleh menyembuh kamu wahai Muhammad. Ini dia panggil ruqyah Jibril. Jadi tuan-tuan semua, yang terbaiknya bila kita ada sakit, maka kita jangan guna ruqyah yang tidak tahu kita akan maknanya. Maka yang terbaik kita guna ruqyah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sebagai ruqyah Jibril. Jadi tuan-tuan semua, maka surah An-Nas ini pun juga turun bila berlaku peristiwa Nabi ini disihir, maka turunlah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, dua surah ini. Jadi itu dia panggil asbabun nuzul. Peristiwa dia panggil sebab-sebab turunnya surah An-Nas. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan membaca surah An-Nas, yang mana di dalam surah An-Nas ini, An-Nas ni maknanya manusia. Surah dinamakan surah ini An-Nas. Kenapa dinamakan surah An-Nas, tidak dinamakan surah lain? Sebab di dalam surah yang ke-14 ini disusun dalam Al-Quranul Karim, surah yang terakhir dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini ada sebanyak 114 surah, ada ayatnya 6,236 ayat. Jadi surah An-Nas ini sebagai surah yang terakhir disusun di dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam surah An-Nas ini ada berulang-ulang 5 kali perkataan An-Nas. An-Nas ini maknanya manusia. Jadi kita akan baca insya-Allah surah An-Nas ini ayat 1 hingga ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita bila baca qul a'udzu ni, kita kena berhati-hati, jangan kita baca qula. Satu. Yang kedua, a dengan ain, a baru u, alif dengan ain, kena ada beza. Qul a'u, salah. Qul a'u, salah. Qul a baru u, ain alif baru ain. Qul a'udzu birabbin nas. Satu lagi huruf zal. Huruf zal dia berada di gigi. Qul a'udzu, zu di ujung gigi. Qul a'udzu, zal, lidah kita berada di ujung gigi kita. Dia tidak tebal. Qul a'udzu bi, itu salah. Qul a'udzu bi, zu. Itu baca tu dah betul. Cuma hamba nak sebut ada yang tidak
tidak diperingat, tak cermat, dia baca qul a'udzu bi rabbin nas, itu salah. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini pun tempat yang kebiasaannya kalau tak cermat kita baca minal jin. Nah, tu tak cermat. Kita kena izharkan alif lam. Minal jin. Jangan baca minal jin. Kalau bunyi le, tu salah. Jadi tuan-tuan baca tadi sudah agak baik dan bacaan yang bagus. Tuan-tuan semua, baca Al-Quran ini kita tak boleh baca keluar daripada kaedah. Walaupun kita ini kadang-kadangnya ingat formula kaedah ini adalah orang Arab. Tidak, bukan di orang Arab kaedahnya, formulanya bukan kita baca ikut orang Arab baca. Tidak, kita baca Al-Quran ini formulanya duduk di ilmu tu. Ilmu tajwid, ada fasahah, ada fasahah, ada tajwid, ada fasahah. Ilmu nak mengaji Quran ni, dia kena belajar tajwid, dia kena belajar fasahah, dia kena tahu ulumul Quran, dia kena tahu waqaf, tempat kita nak berhenti, ibtidak, tempat kita nak mula. Dia ada baca berhenti waqaf tu waqaf tam, waqaf yang sempurna. Ada waqaf tu waqaf qabih. Qabih ni maknanya yang dikeji. Jadi tuan-tuan semua, kita lihat surah An-Nas ini ayat 1 hingga ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca qul. Qul itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ada orang ni, ada orang kita lah, dia kata qul itu Allah tuju pada dia, bukan kepada dia, kepada Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran ini bukan hanya diturun kepada Nabi Muhammad, untuk umat manusia, umat Nabi Muhammad. Maka diturunkan Al-Quranul Karim sebagai dustur perlembagaan, sebagai sumber hukum, sumber rujukan semua. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ada masalah pertelingkahan dalam satu-satu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kamu rujuk kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan semua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Allah Taala supaya sebut qul. Ada yang hamba nak sebut tadi, ada silap fahamnya, dia terjemah qul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat itu diturunkan, diterjemahkan dengan makna qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, sekiranya kamu wahai umat, tuhibbunallah, kamu kata kamu sayang pada Allah, fattabi'uni, kalau kamu sebut kamu cinta, kamu kata kamu sayang kepada Allah, kamu cinta kasih pada Allah, fattabi'uni, maka kamu mestilah ikut apa yang aku ajar. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kamu. Ada orang terjemah fattabi'uni itu ikutlah aku. Dia buat ayat ini sebagai ayat pengasih.
dia tiup pada seseorang, dia nak suruh orang tu kasih, maka dia terjemuh, dengan terjemuh tu pun dia hentam untuk diri dia. Mana boleh. Fattabi'uni, maka ikutlah kamu akan aku. Itu adalah Nabi Muhammad. Kena ikut semua apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, maka di dalam ayat ini, ayat yang pertama, Allah SWT ajar Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu bi rabbin nas, a'udzu, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung bi rabbin nas, aku berlindung dengan Allah yang memelihara manusia, yang mentadbir jaga manusia ni. Tuhan bagi manusia ini dia panggil rububiyah, dia panggil ketuhanan, dan dibangsakan kepada ketuhanannya. Tuhan bagi manusia ini tidak ada lain kecuali hanya Allah. Tuhan bagi segala makhluk Rabbil Alamin ini, semua alam ini Tuhannya adalah Allah. Itu Rabbil Alamin. Yang ni Rabbin Nas, Tuhan bagi manusia, semua manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dengan bi Rabbin Nas, dengan Tuhan bagi manusia. Allah ini juga ayat yang kedua. Rabbin Nas ni dia panggil rububiyah, Tuhan. Kita minta berlindung, Nabi diajar supaya minta berlindung dengan Tuhan yang memelihara manusia, yang mendidik manusia dengan pelbagai nilai serta memberi pengajaran dengan pelbagai ujian. Dia panggil rububiyah, rububiyah. Yang kedua, malikin nas, aku berlindung, katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang malikin nas, yang mengatur, yang menjadi raja kepada manusia adalah Allah SWT, yang mengatur urusan kehidupan manusia dengan syariat dan menetapkan hukum-hukum untuk kesejahteraan hidup manusia. Maka Tuhannya adalah Allah, malikin nas, malikin nas. Bila kita baca tu An-Nas itu, bila An-Nas kita panggil An-Nas ini hukum tajwidnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, tidak bunyi al. Tidak bunyi al, terus kepada An-Nas. Kalau dia ni alif lam ni ada dua. Tuan-tuan semua, kalau kita belajar hukum tajwid, alif lam ini terbahagi kepada dua, alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Kalau kita belajar nahwu, alif lam ini ada dua juga, alif lam ma'rifah dengan alif perkataan alif lam itu dia panggil alif lam ma'rifah, yang tidak ada alif lam itu dia panggil nakirah. Alif lam itu maknanya nama nama khusus. Yang tidak ada alif lam itu namanya am, nama am umum. Bila ada alif lam, maka ianya adalah khusus. Jadi di dalam ilmu tajwid, bila ianya adalah alif lam syamsiyah, kena pula ada nun, maka kita kena gunnah, kena lama sikit, dua harakat. Qul a'udzu bi rabbin nas, jangan baca qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas, tak cukup. Malikin nas, tak cukup. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada gunnah, ada gunnah, ada tasdid itu, ada gunnah. Alif lam itu masuk dalam nun, tak bunyi dah. Bi rabbil nas, tak bunyi al, tak bunyi al, alif lam. Malikin nas, malikin nas, aku minta berlindung juga dengan Tuhan yang mana Allah ini sebagai malik, iaitu raja bagi manusia. Tuan-tuan semua, bila kita berada negeri akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan tanya manusia, siapa hari ini raja? Siapa yang memiliki semua ini? Siapa? Akulah yang memiliki. Allah Ta'ala akan sebut depan manusia ramai, akulah malik, akulah raja pada hari ini. Kalau malak,
itu malaikat. Malik itu raja. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, ilahiyah. Di sini diterangkan ilahin nas. Allah itu adalah Tuhan. Tuhan ilahin nas, Tuhan bagi manusia. Tuhan yang berhak disembah dan dipuja oleh manusia. Maka ia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, tiga ayat ini mengakui bahawasanya kewujudan rububiyah, Tuhan yang mentadbir, yang mengurus manusia, Tuhan yang menjadi raja kepada manusia, Tuhan yang berhak disembah dan dipuja oleh manusia, itu ilahin nas. Jadi minta berlindung dengan Allah yang satu, yang mana Allah itu yang pertama Rabbin nas, yang kedua Malikin nas, yang ketiga ilahin nas. Minta melindung tadi daripada apa dia? Min syarril waswasil khannas. Minta berlindung tadi, Muhammad, kamu minta a'udzu birabbin nas tadi daripada apa dia? Min syarril waswasil khannas, daripada keburukan al-waswas, pembisik, penghasut. Al-khannas, al-waswas ni mana? Pembisik, duduk bisik. Dalam hati kita ada bisikan-bisikan. Al-khannas yang mana dia ni penghasut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana bisikan ini, al-waswas dengan al-khannas ini, dia sentiasa membisikkan, yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan ini dilemparkan, dihasukkan, ditiupkan dalam hati manusia. Siapa dia yang membisikkan ini, kejahatan ini, waswas ini, waswas ini, khannas ini, bisikan ini, hasutan ini, siapa yang membisikkan? Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga daripada manusia. Daripada jin dan juga daripada manusia. Tuan-tuan semua, dalam banyak-banyak syaitan ini, bosnya adalah iblis. Bosnya adalah iblis. Jadi tuan-tuan semua, maka iblis ni dia tak suka, syaitan ni dia tak suka bila mana kita baca surah An-Nas ini. Sebab kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada minal jinnati wan nas, daripada bisikan syaitan dan juga bisikan manusia. Minta Allah Ta'ala lindungi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi ni minta berlindung daripada bisikan al-waswas, al-khannas tadi, yang mana mereka ini, manusia ini ditiup masuk dalam hati, berada dalam hati manusia bisikan-bisikan ini, terhasuknya manusia ini. Bisikan ini lahirnya daripada jinnah, daripada bangsa jin dan juga daripada bangsa manusia. Jadi tuan-tuan semua, al-khannas ini dipanggil khannas ini ialah dia panggil bisikan kejahatan, bisikan jahat. Jadi tuan-tuan semua, kadang-kadangnya kita ni kadang-kadang mari lintasan itu, lintasan ini. Bila kita angkat takbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, bila azan berkumandang, syaitan lari sampai terkentuk-kentuk lari. Sejauh mana azan itu dikumandang, sampainya azan itu, maka syaitan akan lari. Bila selesai azan, syaitan akan hadir. Bila diiqamah sekali lagi, syaitan lari. Bila ketika nak angkat takbir, syaitan mari pula. Syaitan mari, maka syaitan ni dia akan bisikkan kepada kita masa kita nak angkat takbir tadi, nak semaya tadi, di dalam semaya, syaitan akan sebut, udhkur kadza wa kadza, udhkur kadza wa kadza, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu ini. Sebab itulah ada di kalangan orang kitanya,
ambil berkat surah An-Nas ini dia baca sebelum daripada dia nak angkat takbir di dalam solat. Bolehlah kita nak baca, tidak dilarang, dan tidak semestinya kita mesti baca, tidak. Tetapi kalau kita nak baca boleh. Dan kita ambil berkat dengan surah An-Nas supaya kita ni tidak diganggu oleh bisikan-bisikan, terutamanya bangsa jin, iaitu syaitan iblis ini dan juga manusia. Jadi tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya tadabbur surah An-Nas pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan surah Al-Falaq. Jadi saya rasa cukup dulu pada pagi ini, lebih kurangnya kuliah subuh. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan juga mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.